Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang menyertai webinar pada petang ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat dipertemukan pada petang ini dalam siri webinar peningkatan produktiviti dari usahawan untuk usahawan. Anjuran Malaysia Productivity Center atau nama singkatnya MPC. Terima kasih kepada MPC, Ketua Pengarah MPC Dato' Abdul Latif Haji Abu Seman, Pengarah Productivity Advisory and Consultancy Service Tuan Rosmi Abdullah, Koordinator Program Puan Kartini Haslinda. Pada hari ini, saya Salihin sebagai moderator anda pada petang ini dalam siri webinar terakhir yang bertajuk Merangka Strategi Pelancaran Produk Menggunakan Teknik Kanvas Perniagaan Mudah untuk SME. Pelancaran satu-satunya produk baru adalah satu aktiviti yang paling berisiko dalam perniagaan. Ia perlu dilancarkan kaedah inovatif pada masa dan platform yang tepat. Jika tidak, segala pelaburan masa mungkin disia-siakan atas kegagalan proses pelancaran. Webinar ini berkongsi persediaan awal melalui kaedah yang telah berjaya digunakan oleh usahawan iaitu Business Canvas. Dalam siri webinar ini terdapat 3 tajuk utama: pengenalan pelancaran produk, pengenalan Canvas, pembangunan Canvas. Dalam siri webinar terakhir ini, kita akan bersama speaker kita iaitu Dr. Edi Ramli, pengarah EFR Senian Berhad, dengan latar belakang dan pengalaman luas beliau dalam bidang pengauditan dan persijilan dalam ratusan syarikat besar, sederhana dan kecil di luar dan dalam negara, akan memberikan kita pandangan dari segi dalaman dan luaran sesebuah organisasi dan mengenal pasti kelemahan dan kekurangan. Serba sedikit saya terangkan latar belakang beliau. Dr. Edi Ramli adalah seorang usahawan yang telah memulakan perniagaan secara sambilan dan berdaftar dengan ROB pada tahun 1998. Walaupun tidak berjaya pada permulaan dan terpaksa mencari pekerjaan, tetapi beliau menyambung semula usaha perniagaan beliau dan mendaftar semula SSM pada tahun 2006 dengan persediaan dan strategi yang lebih terancang. Ketika syarikat beliau EFR Certification salah satu badan persijilan antarabangsa yang mempunyai pelanggan dari pelbagai negara. Dalam masa yang sama, beliau masih aktif dalam bidang pengauditan, penilaian, perundingan dan latihan kecemerlangan perniagaan Business Excellence. Sistem pengurusan land equality yang telah menjalankan audit dan penilaian untuk ratusan organisasi di seluruh dunia. Beliau telah dianugerahkan pelbagai anugerah seperti Industry Solution Award oleh Industrial Engineering and Operation Management International Society Migan, Amerika Syarikat pada tahun 2016 dan Productivity Specialist pada tahun 2014. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Edi, saya ingin memaklumkan kepada semua peserta digalakkan untuk mengajukan soalan dengan menggunakan button Q&A atau chat. Di sana semua persoalan boleh ditanyakan apa sahaja berkenaan dengan siri webinar ini. Saya akan membacakan soalan-soalan yang diajukan oleh semua peserta kepada Dr. Edi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Dr. Edi Ramli untuk memulakan sesi webinar kita. Silakan, Doktor. Terima kasih, Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada peserta semua kerana meluangkan masa bersama kami menjayakan program webinar ni. Saya nampak ramai peserta kat sini ni. Mungkin ada yang usahawan Cik Salin mungkin ada yang baru nak berjinak-jinak dalam perniagaan. Dalam apa juga perniagaan, tajuk hari ini walaupun dia adalah siri terakhir daripada saya, daripada siri yang pertama iaitu strategi perniagaan, sampailah kita pergi kepada strategi untuk pelancaran produk. Walaupun dia yang terakhir, dia sebenarnya macam satu permulaan dalam kita punya pengembaraan. Kerana apabila kita melancarkan sesuatu produk itu, kita akan jumpa berbagai-bagai rintangan
macam saya juga lah, akhir tahun ni biasanya saya akan melancarkan beberapa produk. Mungkin saya terpaksa tangguhkan ada beberapa produk walaupun kita dah rancang. Itulah antara perkara-perkara yang kita boleh jadikan dia sebagai satu iktibar lah, pasal dalam niaga ni kadang-kadang ada yang delay, ada yang berjaya, ada yang scrap. Ada juga projek-projek saya yang dah habis 10,000 kita scrap. Cuba dah sedaya upaya dia untuk berlayar. Lebih setahun lah kita cuba, tetapi akhirnya dia tidak membuahkan hasil. Okay, jadi dalam apa perniagaan pun kita akan jumpa benda-benda ni Cik Salihin. Jual kepek pun sama juga kan. Kadang jual kepek kan. Ya, kadang-kadang pisang naik. Resiko kat situ harga sama. Tapi mungkin dekat situ ada strategi dia. Harga pisang naik, kita kurangkan gram dia. Kita kurangkan gram, harga sama. Kerana pelanggan biasalah bila kita naikkan harga, mereka akan kata mahal. Jadi betul. Mungkin salah satu cara terpaksalah kita kurangkan dia punya kuantiti, ataupun kita jual pack-pack kecil. Jadi dia tak terasa sangat. Belum apa-apa dah tanya tips baru start ni. Okey, pelancaran produk. Pelancaran produk sama ada produk itu adalah produk yang sangat baru, sangat berinovatif. Dia memerlukan satu perancangan yang teliti. Dalam webinar saya yang kedua, saya ada buat kata penutup, iaitu fail to plan is a planning to fail. Okay, jadi kalau kita tidak merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Jadi penting dalam pelancaran apa-apa produk, sama ada pelancaran produk yang kecil, produk yang murah, sekurang-kurangnya kita memerlukan perancangan. Jadi perancangan produk yang efektif pada hari ini saya akan berfungsi. Satu daripada teknik yang telah menjadi famous pada tahun 2008, iaitu canvas, model canvas perniagaan dipanggil, yang ditulis oleh seorang pelajar PhD pada waktu itu. 2005 dia buat thesis, 2008 dia menulis buku, dan kebanyakan usahawan-usahawan, unit-unit usahawan lah daripada universiti menggunakan model canvas perniagaan. Okey, jadi pengenalan canvas perniagaan ini saya akan terangkan dalam bab yang kedua. Dalam bab yang kedua. Dan dalam bab yang ketiga, ni saya akan berkongsi lah. Setelah kita tengok yang Mak Saleh punya lah, orang putih punya, mungkin dia terlalu complicated. Dia terlalu complicated, dia mungkin susah untuk dilaksanakan, especially untuk usahawan SME. Dia ada 9 elemen. Nak baca elemen dia, nak fahamkan pun payah. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada petang ni ialah kita akan kongsikan canvas mudah, yang simple, yang SME pun boleh, gunakan. Jadi sama-sama kita tunggu dalam bab yang ketiga. Tapi sebelum tu, of course kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu lah, pengenalan kepada pelancaran sesuatu produk tu. Ada statistik yang dijalankan mengatakan for every 7 product ideas, satu sahaja yang berjaya di dalam pasaran. Yang ini daripada McKinsey Global Institute lah. Dan pengalaman saya pun, rasa dalam 3 minggu lepas saya ada buat penilaian business excellence, kecemerlangan perniagaan kepada satu company yang micro lah. Company tu agak kecil juga. Dia buat trading, membuat jualan barang-barang terapi, barang-barang bekam,
apa yang menariknya apabila kita buat interview, kita interview dengan usahawan tersebut, seorang usahawan yang cekal, yang dalam perniagaan dia daripada 2013. Okey, dia kata dia ada banyak idea. Ada idea dia nak buat apps untuk ahli-ahli terapi, ahli-ahli bekam ni dia nak buat apps. Dia kata dia ada idea untuk nak buat marketplace. Idea dia kata banyak, tetapi kebanyakan ideanya tidak dapat dilaksanakan. Okey, jadi isu dekat sini kita boleh katakan idea tu ada, okey, tetapi pelaksanaan itu menjadi masalah. Okey, jadi Cik Salihin ada, saya nampak ada soalan Okey. tu. Betul. Contohlah kan dia ada 7. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan produk itu gagal? Sedangkan dia ada 7 cuma sukses 1. Mesti ada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dia gagal. Okey, terima kasih Cik Selin. Soalan yang bagus tu. Jawapan yang pertama tadi dah ada jawapannya, iaitu kegagalan dalam merancang. Itu adalah yang pertama. Okey, jadi dalam siri webinar ni saya akan terangkan macam mana nak merancang. Pasal nak plan ni. Plan ni salah satu P ni, nanti saya banyak cerita tentang P ni. Okey, iaitu yang pertama, plan ataupun perancangan tidak ditulis ataupun tidak didokumentkan. Tak ada sesi brainstorming. Itu yang pertama. Jawapan dia ialah tak ada perancangan. Jadi sebab tu kita ada siri webinar ni supaya usahawan ada satu teknik yang mudah untuk nak merancang. Nak jual kuih pau, tak apa, boleh pakai canvas perniagaan ni. Nak jual kepek pisang, boleh pakai canvas perniagaan ni. Okey, itu yang pertama. Kemudian diakui sendiri oleh usahawan tersebut. Bila saya tanya kenapa, soalan sama macam Cik Salihin tanya tadi lah. Okey, kenapa gagal? Kenapa idea tadi tak berjaya? Dia kata dia tak letak orang ataupun dia tak cukup orang. Maksudnya macam mana tu, Doktor? Dia tak, contohnya dia nak buat satu apps. Okey, apps dah dibuat, dia dah bayar, tetapi dia tak ada seorang pekerja yang akan monitor apps tu. Dia sendiri yang nak monitor, dia sendiri akui lah, bila dia sendiri nak monitor, dia dah sibuk dengan kerja-kerja yang lain. Dia dah sibuk dengan dia punya pembelian barang, nak melayan pelanggan. Okey, jadi dia punya projek ni dia tak sempat nak tengok. Jadi bila tak sempat nak tengok, akhirnya bila dah lama sangat, duit pun dah banyak keluar, dia orang terpaksa scrap lah projek tersebut. Okey, jadi yang saya nampak yang faktor utama tadi perancangan, bila tak ada perancangan tu tak adalah orang yang akan menjalankan. Okey, yang kedua mungkin dia tidak akan meletakkan belanjawan. Okey, yang ketiga dia tidak mengenal pasti siapa customer yang dia perlu target. Dia tak kenal pasti juga apakah tambah nilai yang customer akan dapat apabila dia melancarkan produk tersebut. Jadi sebab tu kita dalam bab ketiga ni kita akan sharekan yang simple, yang mudah supaya usahawan especially lah yang SME ni dia tak ada masa untuk nak buat perancangan yang orang kata detail macam company multinational yang ada tim yang besar. Jadi kita perlukan yang mudah. InsyaAllah kita akan kongsikan tu lah, Cik Salim. Okay, baik. Okey, so kenapa kita perlu produk baru? Dalam perniagaan ni, mungkin Cik Salihin dulu pernah dengar company nama dia Kodak. Ada yang namanya Nokia. Betul? Dulu kat tempat saya, Batu Pahat dulu ada restoran McDota. Okey, dulu mungkin ada warung Kak Jah. Tapi ni dah Kak Jah snack pula lah. Okay, dulu ada warung Kak Jah, tiba-tiba dah tak ada dah Kak Jah ni. Warung dia hilang dah. Okey, jadi untuk sesuatu organisasi, tidak kira besar ataupun kecil, yang saya sebutkan tadi adalah syarikat-syarikat yang besar. Ada juga syarikat-syarikat yang kecil yang kita boleh perasan lah, yang kita nampak. Pada satu masa dulu dia perniagaan dia agak maju, agak baik.
Okey, tetapi apa yang kurangnya ialah mereka tidak mempunyai inovasi. Mereka tidak melancarkan satu produk yang baru. Okey, dia rely sangat dengan produk tu, dia terlalu happy sangat dengan produk tu. Okey, sampai dia terlupa satu masa nanti apabila ada pesaing. Mula-mula mula-mula dia rasa dia punya produk dia dia punya kepek pisang dia memang laku. Okey, tetapi apabila satu masa terdapatnya persaingan, terdapat pesaing lain, okey, dekat situ market share akan berkurangan. Okey, dan jika dia tidak melancarkan sesuatu yang baru yang mungkin luar biasa sedikit, okey, mungkin dia tidak dapat kekal berkompetitif lah ataupun berdaya saing. Okey, jadi itu yang pertama. Mesti kena ada produk baru. Sekurang-kurangnya setahun sekali, itu saya cakap lah dalam perniagaan. So sekurang-kurangnya setahun tu mesti kena ada satu produk baru yang kita. Ya, betul. Kalau banyak resources, banyak pekerja yang lain, boleh tambah satu kuarter satu. Satu kuarter ni maksudnya setiap 3 bulan ada satu produk yang baru. Tapi kalau resources banyak lah, company yang besar kan. Kita boleh tengok kepelbagaian syarikat macam yang gergasi seperti Toyota. Okay, macam mana dia buat kepelbagaian. Setiap masa ada saja produk yang baru dilancarkan. Kalau ada kalau dia bukan baru sangat lah, contohnya kalau kereta lah sama, kita ambil contoh lah. Okey, model sama Camry tapi dia buat satu facelift yang baru. Mungkin selepas 3 tahun dia ada buat facelift. Jadi orang kata tak bosan sangat lah tengok sama je, kotak aje kan. Ada juga melengkung. Okey, jadi dia ada kepelbagaian. Dalam masa 2 atau 3 tahun dia akan buat facelift. Selepas 5 tahun dia akan keluarkan satu bentuk yang baru walaupun menggunakan nama yang sama. Contohnya Camry ataupun Vios. Kita tengok Vios, kita tengok City. Ada je dia keluarkan sesuatu yang baru. Jadi untuk berdaya saing. Okey, selain daripada itu, ada juga produk yang dikeluarkan baru tetapi produk premium. Contohnya Toyota, dia ada produk premium iaitu Lexus. Lexus ni sama je kalau kita tengok Camry, GS 300 contohnya GS 300 tu sama juga dengan Camry bentuk dia. Cuma dia rebrandkan kepada Lexus supaya dia ada satu lagi produk yang orang kaya dia dah banyak duit kan, tak tahu nak buat apa, dia belilah kereta yang luxury tu. Okey, jadi kena ada sentiasa, kena ada kepelbagaian. Tetapi jangan sampai kita keluar daripada kita punya bidang kepakaran. Kalau kita tengok dalam webinar saya yang kedua, yang pertama dalam strategi, kita ada usahawan yang mengambil langkah evolusi. Dia tak kira lah apa je bisnes dia ambil. Okey, tetapi untuk 2 atau 3 tahun pertama bagus untuk dia belajar macam mana nak buat marketing, macam mana dia lancarkan produk. Okey, tapi selepas 3 tahun dia kena createkan supaya dia tidak penat. Tahun kelima, okey, biasanya usahawan ni dia dah mentally dah strong, produk pun dah kuat, dia boleh buat brand dan dia tak perlu lagi lah orang kata ada apa bisnes ambil. Okay, dia macam kerja dia sapu lah. Ada je apa-apa direct selling baru, dia akan ambil. Ada je orang kata cerita tentang cacing lah, keli, semua dia akan buat. Ini sekarang musim tilapia contohnya. Okay, so jadi nanti bila musim tilapia habis, dia keluar pula musim ikan-ikan yang lain. Okay, jadi kita perlu ada strategi, kita akan keluarkan produk yang baru yang kita memang mahir ataupun pakar dekat situ. Okey, yang kedua untuk kita berdaya tahan supaya perniagaan kita boleh berterusan, boleh terus berdaya bertahan. Okey, dan apabila kita berniaga ni satu yang selalu saya pegang ialah kita nak menambah nilai kepada kita punya pelanggan. Okey, jadi kenapa produk baru? Untuk kekal kompetitif, berdaya saing, berdaya tahan dan juga untuk menambah nilai. Okey, produk baru ni sebenarnya adalah idea. Idea ni untuk usahawan SME selalunya datang daripada usahawan tu sendirilah, toke lah. Ada juga idea daripada pekerja. Jangan lupa dekat situ, idea daripada pekerja kita kena galakkan juga. Kita kena
Dia satu kata tabung idea. Kalau dia ada idea boleh je bagi tahu dekat bos. Okey, nanti bos mungkin akan fikirlah sama ada dia boleh dilaksanakan ataupun tidak. Okey, jadi idea ini adalah berdasarkan kepada kreativiti dan inovasi. Okey, kreativiti adalah satu act of conceiving or imagining something original. Something yang macam satu yang okey, saya tengok kepek pisang ni tak ada lagi packaging nak bagi untuk dog gift kerja kahwin. Okey, dog gift kerja kahwin kan packaging kecil mungkin harga dia murah RM1.50 ke mungkin RM2 kerana orang kerja kahwin ni dia sanggup belanja RM2 botol kicap kecil tu dah biasalah sekarang kan. Betul? Okey, jadi kepek tu kalau bagi packaging dia masih lagi packaging colour jernih kan. Jadi nak buat satu package kerja kahwin. Jadi ada satu idea bos ni ada idea, okey, kepek pisang untuk dog gift. Okey. Jadi apabila idea idea tadi telah difikirkan pelaksanaan dia. Okey, jadi bila dia fikirkan pelaksanaan dia, okey nak beli plastik packaging mahal, tapi sekarang ni ada packaging mesin dah, memang ada lah. Okey, jadi mungkin kita buat satu package kita buat tanpa stiker je. Tapi stiker tu siap dengan nama pengantin lelaki, pengantin perempuan, tarikh, kita tampal stiker dekat situ. Okey, kemudian kita lancarkanlah dia. Itu nama dia produk baru kita buat pelancaran. Okey, dan pelancaran itu berjaya. Itu kita panggil dia satu inovasi. Apabila telah dilancarkan dan berjaya, kita panggil dia inovasi. Tetapi kalau dia masih lagi dalam idea, maksudnya dalam kita punya idea otak, berpusing-pusing lagi, yang tu kita panggil dia kreatif. Dia ada creative idea. Okay, so creative idea ni kita kena convertkan kepada inovasi. Iaitu inovasi ni adalah termasuk perlaksanaan. Okey, Cik Salihin. Dalam slide saya yang seterusnya, untuk peserta semua, kita ada sharekan untuk nak jadi inovatif ini, sebenarnya tidak semestinya kita buat satu yang sangat novel, satu yang sangat istimewa, sangat baru. Tak semestinya kerana kita usahawan ini inventor, orang yang inventor ni dia saintis, dia duduk dekat makmal, dia cuba menjayakan satu produk yang contohnya kategori sangat baru ni. Zaman sekarang ni susah sikit nak fikir lah, tapi kalau saya fikir dulu zaman video pakai tape ataupun kaset tape. Kaset. Kaset kan kaset. Okey, jadi lepas kaset dia zaman apa Cik Seri? CD. Okey, dia zaman CD. CD. CD dulu. Dia disket dulu tapi disket tak adalah disket tu orang tahu kat radio, tak ada lagi lah. Tak ada lah CD kan? CD dia tahu dekat komputer kalau disket. Kalau CD dah ada hi-fi radio, CD player. Okey, tapi kelemahan CD ni dia kapasiti dia, seingat saya pada waktu tu dia boleh 70 minit tak salah kalau dia boleh 10 track lagu saja. So kalau nak banyak, jadi ada yang pencipta ni dia cipta Laserdisc. Laserdisc besar. Okey, tetapi oleh kerana Laserdisc ni walaupun dia sangat dia consider baru, tetapi disebabkan saiz dia besar, tak praktikal. Jadi datang DVD. Habislah Laserdisc. Okey, jadi sebab tu kita kena cepat dan ada yang kita panggil dia kategori yang sangat baru. Okey, iaitu dia memang berbeza lah. Contohnya kalau saya kata tadi last kali DVD. DVD ni pun dah nak hampir pupus. So orang dah pakai MP3. Orang dah tak bawa disk lagi. MP3. MP3. Okey. Jadi iaitu sebenarnya dia adalah satu formula yang baru, dia punya satu fungsi yang baru. Okey, kemudian ada satu lagi kategori untuk produk ataupun servis yang baru ni, dia adalah produk yang lama. Contohnya tadi saya kata tape tu produk lama tetapi cuma dipackagekan ke dalam bentuk CD.
ada yang dia gunakan platform yang baru. Okey, so ada yang menggunakan pembungkusan yang baru. Ada yang dipanggil package. Package ni bila beli dia ada dapat sekali dengan dia punya player. Okey, contohnya kita ada thumb drive sekarang ni. Okey, so dia jual thumb drive tapi dalam masa sama dalam thumb drive tu ada apps dalam ataupun handphone lah handphone dalam beli handphone. Okey, dia dapat berbagai-bagai apps kat dalam tu. Jadi dia sebenarnya kategori repackage. Handphone memang jual handphone tetapi dalam handphone tu ada pelbagai. Okey doktor, ni ada soalan. So kalau dia seorang penjual keripik pisang, di manakah kategori dia sebenarnya? Dekat package baru ke package lama? Package, sorry. Package yang kategori sangat baru ke repackage? Okey, keripik pisang ni kalau kategori yang sangat baru, saya ambil contohnya ialah keripik pisang cheese. Okay, jadi dia formula yang baru lah. Tapi keripik pisang tu adalah consider satu produk yang dah biasa lah. Dengan keripik pisang kan, bila kata keripik pisang orang dah boleh bayang lah keripik pisang. Tetapi dia ada masukkan satu formula baru, perisa yang baru. Okey, tapi kalau repackage, keripik pisang yang lama tadi, yang standard masin, ada keripik pisang yang apa tu, yang ada bersira gula tu dipanggil apa? Manis. Kak Jam mesti tahu punya kan bang. Pisang manis. Keripik pisang manis. Okey. Kalau untuk keripik pisang manis tadi kita panggil dia produk lama. Tetapi kalau dipackage ke dalam plastik yang apa tu packaging baru clear tu, itu pada dia pakai packaging lama. Jadi bila dah pakai packaging yang baru ni, contohnya kalau kita tengok kenapa jajan-jajan budak-budak ni dia macam gemuk besar. Harga RM2 lebih. Okey, tujuan dia ialah supaya dia tak hancur. Bila dia ada angin kat dalam tu, jadi dia tak hancur. Jadi usahawan boleh fikirkan untuk repackage balik. Tapi dia kena ada mesin lah yang ada masukkan macam ada masukkan angin sikit. Okay, jadi bila dia seal tu, dia bulat kan, dia macam bulat. Kalau nak kembung. Kembung ni bahasa lain ni, kalau ada orang yang badan besar ni sensitif sikit nanti kan. Okey, jadi dia boleh tahan dekat dalam tu, tidak lemau. Okey, dan yang keduanya dia tidak pecah. Lagi satu, kenapa dia orang ni jajan-jajan yang apa, kalau kita tengok dia punya packaging dia tak pakai warna jernih. Okey, pasal customer ni dia bila tengok dia jernih ni, dia nampak kat dalam tu pecah. Patah. Nanti dia reject, dia letak tepi. Dia nak beli murah pula. Tapi kalau kita tengok jajan-jajan yang twisties, yang chisel, packaging dia tak pakai colour jernih. Packaging dia warna biru. Kalau cantik, dalam tu pecah ke, patah ke, kita tak tahu kan. Betul. Okey, jadi dekat situ dia perlukan satu inovatif dan tengok kenapa dia orang boleh jual dengan berjaya dan kita yang keripik pisang walaupun dipanggil tradisional, kenapa kita mesti terus tradisional. Okey, jadi apa yang saya panggil tadi produk yang sama cuma pembungkusan yang baru. Jadi kita nak lancarkan. Jadi pembungkusan tadi boleh juga jadi kerja kahwin punya doggy kan. Okey, kemudian platform yang baru. Platform yang lama ni biasanya dia letak dekat kedai. Dia letak kat kedai, berabuklah kat kedai tu, kemudian lemau, kita datang ambil balik lah. Okey, dengan platform yang baru, kita ada pelancaran mungkin menggunakan Shopee, menggunakan mungkin ada yang pakai Lazada. Jadi dia punya cara jualan pula dah berbeza. Ada yang online order. Jadi maksudnya kita repackage balik, kita tukar strategi kita daripada cara delivery ataupun penyampaian yang sama kepada cara penyampaian yang lebih berinovasi lah, dan mengikut trend semasa. Okey. Jadi katakan dah ada idea, banyak juga kita punya usahawan dah ada idea. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat perancangan. Okey.
Dah masuk bab kedua. Saya minum dulu Cik Selin. Dah haus pula cakap banyak. Okey. Jadi untuk apa tu kita panggil dia business model canvas ni. Okey, dia kita boleh Google lah, kita boleh tengok di Wikipedia. Okey, di Wikipedia kita nampak dekat sini, kita boleh boleh baca lah, tapi Wikipedia yang bahasa Inggeris lah. Mungkin boleh cuba Wikipedia yang bahasa Melayu. Okey, di mana kita boleh nampak dia dicadangkan lah pada tahun 2005. Osterwalder ni dia sebenarnya PhD student pada waktu tu. Okey, dia membuat kajian thesis pada tahun 2005, dia graduate lah. Thesis dia diterima. So Dr. Alexander Osterwalder ni kemudian mengeluarkan satu workbook pada tahun 2008. Okey, dan saya pun dapat tahu ni apabila saya join seminar dengan Industrial Engineering Operation Management. Saya kenal seorang profesor ni daripada Lawrence Tech University. Ada jadi macam bapa angkat jugalah dengan dia. Okey, dia daripada fakulti entrepreneur di sana. Okey, dia kata you are entrepreneur, kemudian you are academician lah, dia cakap saya buat research, saya submit banyak paper juga. Okey, tahu tak pasal business canvas? Bila you launch produk, you pakai tak business canvas? Saya kata this is first time. Pada tu 2014 lah saya kata. 2014 2015. Dia kata saya tak pernah dengar lah. Okey, so you just try to go through, tengok dekat internet pada waktu tu tak banyak lagi lah cerita tentang business canvas ni. Okey, jadi saya ingat saya 2014 tu saya ada lancarkan satu produk e-learning tetapi tak berjaya. Okey, jadi saya cuba tengok balik mengapa saya punya produk tu tak berjaya. Okey, jadi ada 9 elemen. Okey, ada 9 elemen yang Dr. Osterwalder ni recommend, iaitu yang pertamanya kita perlukan kenal pasti segmen customer kita. Siapa kita punya target pelanggan kita tadi. Okey, tulis, letak dekat dalam kita punya business canvas. Okey, kemudian Cik Selin ada soalan ni? So macam mana segmen nampak customer ada soalan tu? dekat Q&A. Okey. Segmen customer. Contoh segmen customer tu macam mana? Okey, contoh. Okey. Dekat sini segmen customer contohnya tadi produk KPP Pisang tadi memang apa tu ada di kedai-kedai. Okey, jadi market segmen kita. Okey, so market segmen kita adalah pelanggan yang membeli barang di kedai runcit. Itu segmen yang pertama lah. Okey, yang kedua kita ada segmen pelanggan online. Okey, so segmen pelanggan online kemudian kita kena bagikan pula pelanggan online yang macam mana. Ada pelanggan online yang tadi iaitu bakal-bakal pengantin ataupun mak-mak pengantin. Jadi dia punya target untuk kaedah promosi tadi. Okey, kaedah promosi tadi kita akan menggunakan kaedah yang lain lah. Kita akan cari platform yang sesuai untuk pasal ada website kerja kahwin. Jadi kita akan gunakan website tersebut untuk membuat promosi. Okey, kemudian ada juga segmen kanak-kanak. Kepek pisang ni bila kata dia adalah macam untuk orang tua. Makanan orang tua. Kanak-kanak mungkin tak berapa berminat. Okey, jadi kita kena repackage balik. Kita kena repackage balik kita punya produk tadilah. Jadi first kali dia kata kena customer segment. Okey, Cik Salin ada di Q&A tu. Saya dah nampak ada tanda soalan dekat situ. Mungkin kalau takut dah terjauh dia punya. Okey, tak apa, saya pun boleh baca kat sini. Answer live. Okey. So saya answer live lah. Saya klik kat sini answer live. Okey, so boleh
produk dikekalkan tetapi packaging diperbaiki mengikut trend? Okey, Cik Zabedah. Minta maaf tertinggal tadi, mungkin Cik Salim tak perasan. Okey, produk dikekalkan, packaging diperbaiki mengikut trend. Sebenarnya itulah yang diperlukan. Okey, kerana nak buat satu inovasi yang baru, okey, satu inovasi yang baru untuk kita nak buat satu keripik pisang baru ni, sebenarnya banyak eksperimen yang kena buat. Kita kena test market, kita kena bagi orang try makan. Kalau kita nak buat flavor baru pun sama juga, kita kena test. Jadi kalau kita nak mudah, produk tu dah memang diterima. Okey, cuma kita tukar packaging. Macam saya cakap tadi, packaging terlalu tradisional. Tradisional ni dia pakai plastik yang jernih tu. Bukan tak boleh plastik jernih tu. Maksud dia memanglah orang kita ni dia terlalu tulus. Dia nak tunjukkan produk dia cantik, goreng dia, color dia warna kuning, keripik pisang tu. Memang dia nak tunjukkan tak pecah. Tetapi untuk kita nak target orang-orang yang sedang dalam perjalanan, nak makan, nak mengunyah, nak mengonyel depan TV, contohnya dia nak packaging yang kecil-kecil. So bila packaging yang kecil-kecil ni lebih mudah untuk dibawa. Jadi packaging perlu diperbaiki mengikut trend. Okey, macam kalau Cik Zabidah ni berminat berkaitan dengan packaging, saya recommend jumpa MARA, jumpa SME Corp. Kerana mereka ni ada beberapa grant packaging. Ada bantuan-bantuan untuk nak menambah baik packaging. Jadi boleh pergi ke MARA ataupun ke SME Corp. Tanya tersebut. Kalau kita dah ada idea lagi bagus. Kalau kita dah ada supplier pun untuk buat packaging, pasal packaging ni dia punya mahal dia adalah printing kalau kuantiti dia sedikit. Printing kuantiti sedikit dia mahal sedikit. Pasal dia nak kena buat dia punya mold, dia punya pencetak dia tu. Itu yang jadi mahal. Tetapi kalau kita dah rasa produk kita ni dah memang laku di pasaran, kita punya jualan dah beratus kilo dalam masa sebulan ataupun dalam masa seminggu. Jadi pada saya ada eloknya lah untuk kita buat perbelanjaan sedikit lah untuk repackaging. Ikut trend semasa. Seterusnya ada daripada Syamsul. Cik Syamsul, apa yang ditanya? Bagaimana nak ubah BMC menjadi rancangan perniagaan? Soalan yang yang bagus. Dalam siri webinar saya yang kedua hari itu, saya ada kongsi tentang kita punya balance scorecard. Kita ada balance scorecard. So dalam balance scorecard kita ada scorecard yang keempat. Rakaman untuk webinar 2 ada, nanti insyaAllah kita akan sharekan. Kalau Cik Samsul ada, bagus, alhamdulillah. Iaitu scorecard yang keempat. Dalam scorecard yang keempat adalah learning and growth. Jadi bila kita buat rancangan perniagaan ataupun business plan, kita ada 4 scorecard tadi. Rancangan untuk kewangan, rancangan untuk pelanggan, rancangan untuk operasi, dan rancangan untuk learning and growth ataupun pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi ada 4 tadi, masukkan ke dalam rancangan perniagaan kita. Orang putih panggil dia battle plan. Kalau orang Jepun dia panggil dia Hoshin plan. Hoshin, Hoshin plan. So dalam Hoshin plan ni adalah berkaitan dengan rancangan perniagaan. Jadi 9 elemen ni, saya harap saya jawab soalan-soalan yang telah diberikan. Terima kasih banyak kerana tanya soalan. Kadang-kadang tak ada soalan ni dia monotonous, jadi saya pula yang jadi shock sendiri. Jadi dapat jawab soalan ni, alhamdulillah kita sama-samalah berkongsi. Pasal ni special untuk yang attend live. Pasal bila yang dengar rakaman dia dah tak boleh tanya soalan lah. Payah sikit lah, bolehlah email saya jika perlu. Jadi elemen yang kedua adalah value proposition, iaitu nilai. Kemudian channel, macam mana kita nak jumpa kepada customer tersebut.
Okey, yang ni nanti saya akan dalam saya punya yang mudah ni saya akan tukar dalam bahasa Melayu lah. Okey, dia akan digunakan teknik P teknik P ni, iaitu yang pertama, okey, kalau customer segment ni saya akan letak dia adalah pelanggan. Okey, jadi yang kedua ni saya panggil dia package saya panggil dia package tambah nilai lah. Tambah nilai. Apa yang kita menilai tambah kepada produk kita dan customer akan dapat nilai tambah daripada produk tersebut. Okey, yang ketiga iaitu channel, saya panggil dia sebagai promosi. Macam mana kita nak mempromosikan supaya hebahan kita sampai. Kita ada produk baru, produk baru ni sampai. Kalau dulu zaman saya kecil-kecil saya ingat lagi lah coklat dendang, Cikadis. Jadi yang tu channel dia adalah menggunakan TV lah dan agak mahal juga, tetapi ia sangat berkesan untuk budak-budak dan dia ambil segmen petang. Pukul 4 petang, pukul 5 petang, budak-budak tengok TV kan, mak bapak dia kasih dia tengok TV. So dia tak ambil segmen malam. Segmen malam ni untuk orang-orang bercinta, dia punya package kahwin sesuai lah. Drama-drama kan. Mak-mak, iklan mak-mak. Iklan untuk mak-mak. Betul. Terima kasih Cik Seri. Okey, kemudian customer relationship. Okey, iaitu dia dalam kategori promosi juga, saya panggil dia iaitu perhubungan antara pelanggan, perhubungan ataupun hubungan pelanggan lah. Macam mana dia nak berhubung dengan pelanggan, nak menggunakan internet ke dan sebagainya. Okey, yang seterusnya kita ada revenue stream. Revenue stream ni adalah kita punya income ataupun kita punya pendapatan. Dan saya slashkan kat sini kita punya keuntungan, profit. Revenue stream ni pendapatan, profit. Okey. Kemudian apakah resources yang kita perlukan? Okey, saya panggil dekat sini adalah people ataupun orang-orang yang perlu membantu kita. Siapa yang perlu membantu kita? Okey, kemudian key activity, apakah proses-proses yang kita perlu lakukan? Okey, dan akhir sekali, apakah cost lah? Cost yang ataupun budget. Okey, yang ni saya dah tak hilang P, tak jumpa P, saya tulis cost sajalah. Saya nak ingatkan ni P ni, saya ada sampai 10 P nanti. Iaitu pelanggan, apakah package nilai tambah kepada pelanggan, apakah promosi yang kita nak buat, macam mana perhubungan kita dengan pelanggan, macam mana pendapatan profit, people, proses dan juga cost. Jadi untuk nak menjawab soalan Cik Samsul juga tadi yang berkatakan macam mana dia jadi sebagai rancangan perniagaan, jadi kita nak kena set target. Kita kena buat model ni dulu. Kita buat model ni, kita tengok anggaran pendapatan ataupun kita punya keuntungan. Kita dapatkan anggaran dia. Kemudian kita letakkan kita punya target tahun 2021, perniagaan kita akan jual produk A ni, revenue sebanyak 100,000. Dan keuntungan kita target adalah 30 ataupun 40% lah. Jadi kita letak itu profit 30%, keuntungan 30,000. Kos untuk pemasaran dan sebagainya kita letak 15,000, iaitu kita target untung 30,000. Tetapi kita kena letak kerana ni adalah projek permulaan, kita perlu letak kos promosi. Jadi dekat situ 15,000 untuk promosi dan juga untuk pembelajaran. Jadi bila kita dah plan benda ni, barulah kita boleh masukkan ke dalam business plan kita. Jadi contohnya saya pada tahun ni, saya bermula daripada bulan 9 hari itu. Biasanya saya akan buat saya punya plan perniagaan saya untuk tahun 2021 pada bulan 9 lah. Bulan 9 ni biasanya saya akan go round, jumpa, cari idea, mungkin saya cari partner juga pada waktu tu. Tapi masa bulan 9, bulan 10 dah check partner, tak ada yang sesuai partner untuk projek-projek yang baru. Jadi saya bulan 10 saya decide saya akan keluarkan satu produk baru, iaitu dia tak produk baru juga, macam saya buat training, produk ni dah
memang saya dah jalankan. Okey, cuma saya gunakan lesen daripada luar. Jadi saya decide tahun depan saya akan lancarkan produk tu, saya akan apply lesen tu sendiri, okey, dan saya akan lancarkan secara besar-besaran. Okey, jadi dekat situ kita rancang dia punya cost. Saya letak bajet berapa banyak kita akan gunakan. Di dalam Facebook pun ada yang paid advertisement. Jangan takut pasal bila kita dah plan, kita tahu anggaran keuntungan berapa. Kita akan letakkan bajet-bajet untuk pengiklanan. Kalau kita tak rancang, kita buat, kita test je sampai bila kita nak test. Jadi kita kena buat juga bajet pemasaran, even decision untuk ambil seorang lagi staff. Pada bulan 10 saya ambil keputusan kerana produk baru yang saya akan lancarkan. Okey, kerana saya tahu staff saya yang sedia ada, kalau saya ada lancarkan produk baru, mereka tak dapat nak commit. Okey, jadi bulan 11 dah dapat staff baru. Jadi kita try to move on lah. Kita harapkan mungkin dalam kuartal pertama masih lagi kata testing, dan kuartal yang kedua kita akan try to push. Tapi kuartal kedua ni masalah dia, kalau dalam bisnes saya pula bulan puasa ni kurang lah untuk training, untuk pengauditan. Jadi saya target kuartal ketiga kita akan boomkan dia. Tapi kuartal pertama kita try, kuartal kedua kita cuba tambah baik lagi, kuartal ketiga kita push. Okey, jadi dalam perniagaan ni kena ada perancangan perniagaan sekurang-kurangnya setiap tahun kita ada satu produk yang baru. Letakkan dalam business plan kita. Okey. Jadi ni contoh yang orang putih ni, saya tak akan ambil masa untuk tunjuk yang orang putih ni, saya akan tunjukkan yang mudah dalam bab 3 kita. Okey, so yang ni basically daripada 9 elemen tadi dia buatlah dalam bentuk canvas. Kenapa dipanggil canvas? Okey, BMC ni ialah kerana dia tahu dalam satu kertas. Kalau rasa kertas A4 kecil, ambil kertas A3. Tulis customer segment apa, customer relationship macam mana. Okey, jadi daripada canvas ni contohnya ni adalah contoh dia nak buat mobile commerce. Company ni nak buat mobile commerce. Okey, menggunakan handphone, pembayaran semua menggunakan handphone. Tapi benda ni dah banyak lah. Kita tengok GrabPay dah ada, Touch 'n Go dah ada kan. Okey, so dia boleh purchase, dia boleh share duit, sebagainya. So model canvas ni, business model canvas ni, basically dia letakkan dulu lah dia punya key benefit, iaitu value proposition dia. Keuntungan kepada pelanggan-pelanggan dia. Okey, kemudian dia kena pastilah dia punya customer segment dia. Okey, dia punya customer relationship, iaitu menggunakan automated system. Okey, maksud dia kita tak pergi jumpa customer relationship ni, kalau ada bisnes yang kita perlu jumpa, kita perlu letak di kedai. Okey, so ni value proposition dia, revenue stream, dia punya income datang daripada mana, service enablement, daripada subscription fees. Okey, ni basically contoh yang dibuat dalam satu kertas. Okey, saya buat tambah baik. Yang saya punya, kita ada lebih kurang 5 minit lagi Cik Salim. Boleh tajak 5 minit boleh lah. Boleh, tak masalah. Jap, sekarang ni macam mana contoh kita nak kembangkan channel kita tu. Macam mana kita nak kenal pasti channel-channel yang sesuai. Kan kadang-kadang tempat yang kita supply tu sebenarnya tak berapa okey. So kita nak kenal pasti tempat yang kita boleh dispute barang-barang kita. Contoh macam tu lah. Yang channel yang tepat. Macam mana kita nak kenal pasti? Okey, so dia ada step dia. Langkah yang pertama, sebab tu kalau ikut business canvas tadi, langkah dia yang pertama ialah kita akan tengok customer segment kita dulu. Ni nombor satu. Jadi kena tahu ni, customer segment ni siapa? Okey, customer segment dia letak pakcik-pakcik umur makan kepek ni lah 60 tahun tak boleh, dah tak ada gigi pula 50 tahun lah, 40 hingga 50. Okey, katakan 40 hingga 50. 40-50 channel yang ada dia orang ni suka pergi mana? Warung? Okey, geng-geng 40-50. Dia suka pergi kedai ke dia suka online?
Okey, kalau katakan dia suka pergi kedai, kedai yang macam mana? Jadi kita kena target lah. Okey, so orang 40-50 ni sebenarnya macam saya lah macam saya yang orang kata Gen Gen X ni Tapi nampak muda. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Pandai kau. Okey. Jadi macam dah 40-an ni, kita orang ni tak adalah suka sangat kafe-kafe yang apa benda tu, yang hitam-hitam, yang gelap-gelap ni. Kan, kafe-kafe macam tu, kita tak minat kafe-kafe tu. Kita lagi suka pergi warung tepi jalan. Kalau restoran tu pun mungkin ada restoran mamak ke. Pasal kita dah dibesarkan dengan environment macam itu. Jadi kalau kita first target segmen kita siapa, baru kita fikirkan channel dia. Okey, so yang ni cerita nombor 2. Okey, jadi dia kena spesifik sikit lah, tengok produk tengok produk, dan siapa target kita, barulah kita boleh fikirkan channel yang sesuai. Kalau target kita yang dos budak-budak budak-budak bawah 15. Okey, kalau kita fikirkan smartphone dia orang tak boleh pegang, mak bapak dia yang pegang. Tablet mak bapak dia yang pegang lagi kan. Okey, jadi mungkin channel yang kita letak dekat tablet atau dekat dalam internet tak apa sesuai. Jadi kita kena tukar kepada channel yang lebih sesuai. Channel target mak bapak dia belikan untuk dia. Okey. Okey, terima kasih Cik Salihin soalan yang bagus. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang mudah lah. Okey, yang mudah ni saya akan terangkan yang ni dalam bahasa Melayu. Okey, iaitu canvas mudah supaya kita boleh buat dengan cepat. Mungkin dalam sejam 2 jam kita dah boleh buat. Okey, mudah dan juga kita harapkan dia berkesan dan mudah dipelajari lah. Okey, jadi kita cerita kepek pisang, saya letak kat sini. Produk kepek pisang lah. Okey, pasal kita ada Kak Jah kat sini, Kak Jah snack Okey, jadi produk kepek pisang. Kemudian elemen pelancaran ni P ni tadi sama juga macam business canvas, P juga. Okey, yang kedua adalah package, pelanggan, tempat yang ni ada channel tadi. Tempat channel yang kita nak sesuaikan, promosi, proses dalaman dan juga pekerja lah ataupun people. Okey. Yang ni saya panggil dia canvas inovasi. Saya tambah baik daripada, bukan tambah baik lah, saya permudahkan lah daripada Dr. Osterwalder punya BCM Iaitu saya ceritakan dekat sini. Yang pertama kita nak kena letak kita punya projek ni nama dia apalah, nak lancarkan apa. So dekat sini lancarkan krepek pisang cheese. Contohnya pisang cheese ataupun krepek pisang barbecue. Okey, kalau yang keduanya nama projek, produk dia lah nama produk dia, nama-nama dia iaitu contohnya banana fried dia panggil banana fried pasal dia nak orang putih sikit kan banana fried barbecue. Okey, barbecue. Okey, pelanggan. Ni produk info dia nanti letak kat sini. Dia punya contoh lah produk info dia apalah pasal banana fried barbecue ni macam mana dia punya dia punya perasa ke apa yang special dia cerita kat sini produk info dia. Okey, dan seterusnya pelanggan. Okey, kalau bagi kat rumah saya kalau bagi kat rumah dia kata kalau kepek pisang dia nak kepek pisang kosong masin je. Ada cheese, ada barbecue dia tak nak makan. Jadi mungkin dia dah level-level orang berumur lah kan. Orang berumur dia tak nak makan dah barbecue ke cheese. Kurang minat. Sorry Maina kalau dengar saya saja je petang-petang ni. Okey, jadi dia memang untuk orang muda lah. Target dia, segmen dia adalah mereka yang berumur 20 hingga 30 tahun. Okey, so kita letaklah so yang ni adalah mereka yang berumur 20 hingga 30 tahun. Okey, dekat bandar ke dekat kampung? So
Target dia orang bandar. Bandar pula. Okey, ataupun wannabe. Bandar lah, ataupun orang kampung nak jadi bandar. Dia target contohnya pasal bila dia ada benda trend. Okey, so dia orang kampung pun nak juga trend tu kan. Okey, so kampung ke bandar jugalah, boleh, tak kisahlah. Okey, jadi segmen ni cerita siapa target kita, siapa bakal pembeli kita. Okey, pasal pembeli ni ada yang kita panggil dia end user, ada juga kita punya meniaga ni kita bukan jual kat orang awam, kita jual ke contohnya kedai, kita jual ke kilang. Okey, pasal segmen berbeza. Kalau kita jual ke kilang, kita letak di Facebook, okey, dekat dalam grup awam lah, dalam grup Johor Bahru, penduduk Johor Bahru contohnya. Okey, sebenarnya kurang sesuai kerana kalau produk tu adalah untuk kilang, kita letak dekat grup, jadi tak sesuai lah. Pasal dia kena hantar dia punya channel dia, mungkin yang lebih sesuai. Okey, ialah grup-grup pekilang. Kita masuk FMM, jadi baru dia boleh tahu kita nak jual bahan mentah. Okey, contohnya tadi kita jual pisang. Okey, segmen kita adalah kepada pengilang keripik. Okey, itu lainlah cara kita melancarkan produk kita. Kita nak jual pisang kepada kedai runcit lain, kepada orang awam lain cara dia. Okey. Jadi bila dah tahu pelanggan, kita dah cerita nombor 2 adalah pelanggan kita lah. Pelanggan kita. Barulah kita fikirkan kita punya package dan juga promosi. Okay, so package dan juga value ni kalau dalam BCM business canvas, business model canvas ni, okay, ialah dia punya value proposition dia. Okay, tambah nilai kepada pelanggan ni. Macam mana kita nak tambah nilai? Okay, kalau kita jual yang pakai packaging biasa tadi, dia samalah macam kompetitor yang lain. Jadi kita tambah nilai menggunakan apa? Okay, so kita ada packaging yang lebih kecil. Okay, so kita ada pelbagai packaging, pembungkusan lah, pelbagai pembungkusan. Okay, so kita ada pelbagai, kita ada kecil, kita ada besar, kita ada 500 gram, kita ada sekilo. Tapi sekilo, dia punya pelanggan pun lain target dia. Contohnya kalau nak jual sekilo ni, dia mungkin tukang yang akan membuat packaging kecil pula. Tapi kalau yang beli 200 gram, 100 gram, dia punya pelanggan dia mungkin lain. Jadi package ni nak kena cerita. So untuk retailer lah kalau macam sekilo ke atas tu. Untuk margin tu dia akan jadi ke reseller lah. Dia ada wholesaler jualan dia. Reseller balik. Itu pun tengok kita punya kekuatan lah. Kekuatan kita kalau kita memang banyak supply pisang dan kita memang ada kilang keripik yang besar, jadi packaging yang besar okey lah. Tapi kalau kita ni SME kecil-kecilan, packaging yang kecil sebenarnya lebih membawa margin yang lebih tinggi lah. Lebih tinggi, mungkin dia boleh jual pula dalam satu plastik bag besar tu ada packaging kecil-kecil ada 12. Tapi harga dia dah jadi lain lah. Margin dah lebih tinggi. Pasal kita pisang tak banyak. Kalau kita memang banyak pisang, dia jual kepada wholesaler lain. Okey. Jadi pelbagai pembungkusan. Jadi ni boleh tulis lah. Tulis je apa-apa ni. Dia tak ada salah, tak ada betul. Kerana mungkin yang ni adalah kita punya canvas yang pertama. Canvas kedua. Buat canvas ketiga. Canvas keempat dan sebagainya. Okey, dan dekat sini biasanya kita akan start letak juga kita punya cost terlebih dahulu. Okey, so cost kita ada cost bahan mentah. Okey, dekat sini ada cost bahan mentah, supply cost. Okey, nak beli dengan siapa? Cost menggoreng contohnya
Kos menggoreng, kos memasak, upah gaji kita tukang masak tu kena masukkan juga. Pasal kebanyakan usahawan dia silap bila dia jual dia jual kepada produk je, dia lupa gaji dia. Kalau dia kerja 8 jam tu kena ada gaji 8 jam. Masukkan dalam kos operasi. Okey. Kemudian apakah proses-proses dia lah, nak menggoreng ke, proses pertama apa, proses kedua apa, proses ketiga dan seterusnya lah. Kemudian kos-kos yang lain, kos-kos yang lain, contohnya kos promosi yang selalunya ditinggalkan oleh SME. Dalam perniagaan, dia tak letak bajet untuk kos promosi. Berapa? Berapa kos promosi, berapa kos untuk ejen, untuk yang tukang bawa lori, komisen kalau kita nak jual lah. Katakan orang datang ambil komisen berapa. Okey, dan fee yang seterusnya ada tak undang-undang yang kita perlu patuhi lah. Kerana kita takut nanti bila SME kita kecil orang tak pandang tapi bila besar orang dah start kata dia punya makanan ni beracun lah, makanan tak selamat. Okey, jadi sebaiknya pergi ke KKM dapatkan mesti. Okey, dapatkan stiker mesti, tak mahal. Dapatkan halal pun tak mahal juga. Ini perundingan-perundangan yang kita sebaiknya masukkan dalam perniagaan kita. Mesti ialah persijilan daripada Kementerian Kesihatan, halal daripada JATI. Okey, dan akhir sekali yang paling penting dia adalah kita punya target keuntungan ataupun profit. Okey, kira-kira berapa? Nak kira profit, kita anggarkan kita punya jualan berapa. Okey. So jualan tolak dengan kos-kos ni. Jadi harga jualan tolak dengan kos supply, kos operasi, semua kos-kos ni kita target kerana pada saya kita letak target tu untuk kita berdoa. Bila kita letak, kita target keuntungan 30,000. Jadi sebenarnya untuk memudahkan kita apabila kita lepas sembahyang, lepas solat duha, lepas tahajud. Jadi dekat situ kita minta dengan Allah, ya Allah, aku dah berancang ni, aku nak melancarkan produk ni, tolong jayakan, dapatkanlah keuntungan, sekian. Jadi bila kita rancang dengan kita doa dan dengan kita usaha, insyaAllah kita punya perniagaan dipermudahkanlah. Dan saya pun dah terlajak masa sedikit. Jadi saya buka kepada soalan lah jika ada. Okey, Cik Selin, ada soalan-soalan lagi daripada peserta? Sekejap ya, saya cek dulu. Tak ada. So dah tak ada dah. Tak ada apa-apa soalan dah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak ada soalan nanti saya buat penutup dulu lah Cik Selin untuk sesi kita ni. Kepada semua peserta hari ini mungkin kurang sikit lah hari bekerja mungkin 30 lebih orang. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang menyertai program webinar daripada MPC ni. Okey, dan saya sangat beruntung kerana dipilih oleh MPC lah kerana untuk berkongsi pengalaman kerana saya bukannya seorang business coaching. Saya seorang ahli perniagaan sendiri. Saya tak ada pun buat coaching untuk peniaga-peniaga. Okey, tetapi saya diminta lah oleh MPC untuk berkongsi pengalaman dalam perniagaan ni. Okey, jadi 5 siri kita telah sharekan. Okey, iaitu kita telah sharekan siri untuk strategi perniagaan, di mana saya kongsikan kebanyakan siri-siri yang saya kongsikan ni saya campurkan kaedah yang telah di publish ataupun kaedah yang dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik ni memang dah ada contohnya business canvas tadi Dr. Osterwalder tadi,
Okey, kalau rangka kerja strategi ni saya ambil daripada Whittington, prestasi saya ambil daripada Dr. Kaplan, Kaplan and Norton. Risiko saya ambil daripada ISO 31000. Jadi saya cuba blendkan dari sudut kajian, dari sudut research kepada pengalaman. Jadi pasal saya selalu buat kajian dan saya sendiri menjalankan perniagaan. Okey, jadi saya kongsikan apa yang termampu saya lah. Of course ada lagi mungkin usahawan yang lebih hebat, yang lebih berjaya. Okey, untuk mereka saya doakan terus berjaya. Untuk mereka yang masih lagi berusaha, saya harapkan dengan ilmu ataupun perkongsian kami ini memberi manfaat dan kita berusahalah untuk mencapai kita punya matlamat kita dalam perniagaan ni. Okey, kerana Rasul pun pernah mengatakan rezeki dari perniagaan ni 9 daripada rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Jadi all the best semua untuk usahawan-usahawan. Okey, kami doakan yang terbaik untuk semua. MPC sekali lagi terima kasih. Jadi saya serahkan kepada Cik Salihin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya. Cik Salim. Alright. Terima kasih kepada Dr. Adeli segala perkongsian pada petang ini. Untuk itu saya ingin memaklumkan video link ni kita akan berikan kemudian kepada peserta yang ingin. Dengan ini maka tamatlah siri webinar peningkatan produktiviti dari usahawan untuk usahawan. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.